Pertua. Budak kecil main lompat-lompat, soalan tampil nombor 4. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya memohon izin untuk menjawab soalan yang dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Tampin dan Yang Berhormat Kuala Krai pada hari ini, Yang Berhormat Parit Bunta dan Yang Berhormat Marang pada 6 Ogos 2020, Yang Berhormat Batu pada 12 Ogos, Yang Berhormat Cameron Highlands pada 18 Ogos, Yang Berhormat Ledang, Yang Berhormat Rompin pada 26 Ogos, serta Yang Berhormat Parit, Yang Berhormat Tanjung Karang, Yang Berhormat Batu Kawan pada 27 Ogos 2020 secara bersekali kerana isu yang dibangkitkan adalah berkisar topik yang sama, iaitu berkaitan kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol atau pemandu mabuk. Untuk makluman Yang Berhormat, isu kemalangan maut yang disebabkan oleh pemandu yang memandu di bawah pengaruh alkohol adalah merupakan satu perkara yang amat dipandang serius oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pengangkutan. Perkara ini jika tidak dibendung dengan serius akan membawa kesan yang amat negatif kepada orang ramai dan pengguna jalan raya yang tidak bersalah. Dalam konteks menangani isu ini serta aspek keselamatan jalan raya secara amnya, pendekatan dan strategi yang holistik adalah diperlukan bagi memastikan usaha ini berjaya dan mencapai objektifnya. Dalam hal ini, skop tanggungjawab Kementerian Pengangkutan adalah tertumpu kepada aktiviti advokasi, program pendidikan, penetapan peraturan dan penguatkuasaan. Justru itu, sebagai salah satu strategi utama dalam usaha mencegah dan menjadi deterrence kepada orang ramai daripada memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah, Akta Pengangkutan Jalan 1987 atau Akta 333 akan dipindah bagi meningkatkan hukuman-hukuman berkaitan kesalahan memandu dengan tidak mematuhi peraturan jalan raya, termasuk memandu dalam keadaan mabuk. Bacaan pertama rang undang-undang ini telah pun dilaksanakan pada sesi Parlimen pada 27 Julai 2020 yang lalu. Bacaan kali kedua dan ketiga turut dijadualkan dalam sesi Parlimen kali ini. Secara spesifik, pindaan Seksyen 41 hingga Seksyen 45 merupakan komitmen kerajaan untuk memastikan tindakan tegas bagi kesalahan pemanduan di bawah pengaruh alkohol, dadah atau memandu secara melulu, termasuk merempit. Ahli Yang Berhormat, Kementerian Pengangkutan telah melaksanakan soal selidik atas talian mengenai perkara ini mulai 21 Mei 2020 hingga 4 Jun 2020 yang lepas, berdasarkan kepada responden seramai 345,000 orang. Hampir 97,000 responden, hampir 97% responden memberi maklum balas yang positif dan bersetuju bahawa kuantum hukuman sedia ada tidak memadai. Sebagai contoh, seramai 324,489 orang, iaitu 94% responden bersetuju agar kadar hukuman penjara, denda dan tempoh hilang kelayakan lesen memandu ditingkatkan ke atas pemandu yang disabitkan kesalahan dalam keadaan pemanduan mabuk. Jadi selain daripada itu, selain daripada pindaan ke atas hukuman yang sedia ada, saya juga telah mengarahkan MOT dan agensi utama seperti JPJ, MyROS untuk menggiatkan lagi aktiviti advokasi dan program pendidikan keselamatan jalan raya. Dalam pelaksanaan program-program sebegini, saya menyeru semua pihak yang berkepentingan, termasuk NGO, pengusaha, premis, minuman, makanan, pengendali perkhidmatan, pengangkutan awam dan lain-lain untuk bekerjasama dengan kementerian bagi menjayakan usaha ini ke arah menjamin kesejahteraan dan keselamatan rakyat Malaysia. Saya percaya pelbagai program kemudahan dan inisiatif boleh diadakan dengan jayanya dengan sokongan dan perlibatan daripada semua pihak. Kementerian Pengangkutan berharap agar rang undang-undang pindaan yang akan dibentangkan dan Dewan ini dapat mendapat sokongan daripada semua ahli yang berhormat. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Menteri kerana menjawab dan tahniah untuk mengadakan meminda rang undang-undang. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya pemanduan mabuk ini ialah jualan secara terbuka dan juga masa penjualan di Malaysia ini tidak ada had. Mana dalam masa 24 jam orang boleh mendapatkan bahan yang terlarang itu. Persoalan saya, apakah ada usaha ataupun tindakan yang akan dilakukan oleh
kementerian untuk menyekat tentang perkara ini. Yang keduanya, apakah ada kajian yang menyeluruh oleh kementerian terhadap berlaku ketika masa ataupun hari kejadian itu berlaku. Kalau ada kajian yang menyeluruh, apakah kerajaan berhasrat untuk mengadakan pemeriksaan berkala kepada pemandu-pemandu pada hari sebagaimana yang dicepun berlaku setiap hari Jumaat, petang Jumaat dilakukan pemeriksaan terhadap pemandu yang dikategorikan memandu dalam keadaan mabuk. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tampin atas soalan yang dikemukakan. Yang pertama, seperti dalam jawapan saya, bidang kuasa kementerian adalah dari segi advokasi, mengenakan penguatkuasaan undang-undang dan juga memberi pendidikan kepada rakyat jelata supaya mereka ini patuh kepada peraturan yang sedia ada. Mengenai cadangan Yang Berhormat, sama ada kita akan mempelajari daripada contoh negara lain dan sebagainya, itu Yang Berhormat boleh kemukakan. Tapi yang penting ialah kita asingkan dua. Bagi sesiapa kalau menyimpan, kalau alkohol dalam rumah, tak semestinya dia minum di luar. Tetapi apabila mereka sudah mengambil alkohol, mereka memandu. Itu adalah masalah yang besar. Jadi kita kena ambil tindakan terhadap mereka. Tak kira mereka ambil di mana. Yang soal pentingnya ialah mereka mestilah bertanggungjawab. Apabila sudah minum, tidak boleh memandu. Itu isyarat yang patut kita berikan pada rakyat. Itu pertama. Mengenai bidang kuasa kementerian, saya rasa saya menghormati pandangan Yang Berhormat boleh kebukakan pada kementerian masing-masing. Tapi bagi kita, sebagai satu agensi yang menguasakan undang-undang, inilah peluang terbaik bagi sesiapa yang melanggar peraturan ini, yang menanti anda adalah hukuman berat. Yang kali ini kita lakukan dengan serius dan kita berharap mendapat sokongan daripada semua pihak, bukan saja ahli parlimen, di luar sana, pendidikan awam, dan juga kita kena mendidik anak-anak sekolah juga, supaya kalau mereka mengambil sedikit saja alkohol, mereka tidak akan memandu. Inilah cara yang bertimbang rasa dan bertanggungjawab supaya tidak menjejaskan nyawa orang lain. Terima kasih. Soalan tambahan kedua. Yang Speaker, saya ada tanya soalan tentang perkara ini. Parit. Yang Berhormat Parit. Terima kasih. Pani Kolakrai. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Speaker dan tanya kepada kajian yang akan membawa undang-undang yang akan dibentangkan di Parlimen. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan juga turut mengambil faktor kira pembayaran pampasan yang perlu dibayar oleh pesalah yang memandu secara mabuk kepada mangsa dan keluarga, terutamanya sekiranya mengakibatkan kematian? Dan adakah pihak kementerian bercadang untuk mewajibkan para pengusaha kelab malam untuk melakukan ujian pemanduan di bawah pengaruh alkohol terhadap pelanggan mereka dan memeriksa had alkohol dalam darah sebelum membenarkan mereka memandu pulang, dan sekiranya kadar kandungan alkohol di dalam badan pelanggan mereka tinggi, maka pengusaha kelab wajib untuk mendapatkan perkhidmatan e-hailing bagi menghantar pelanggan mereka pulang. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sini ada dua soalan utama. Yang pertama tentang pampasan yang dibayar kepada mangsa. Kalau kita menyemak undang-undang kita, selain daripada dikenakan tindakan di bawah Akta 333, di bawah Undang-Undang Kanun Keseksaan pun mereka akan takluk kepada sekiranya mengikut peruntukan undang-undang, mereka boleh dikenakan pampasan ke atas mereka yang menjadi mangsa. Dan saya akan huraikan perkara ini dalam penggulungan saya nanti, seksyen apa yang boleh digunakan. Dan soalan kedua tentang sama ada kita akan meminta supaya pengusaha pusat hiburan ni membuat menyediakan breathalyzer untuk menilai tahap nafas ataupun melihat kandungan alkohol dalam badannya. Ada dua perkara. Pertama, kita melihat, yang pertama kita kena memaklumkan bahawa BAC sekarang kita telah turunkan lebih ketat. Hadnya tidak seperti dulu. Yang pertama. Kedua, memang sudah ada kesedaran, mereka sudah beli breathalyzer. Dan apa yang penting ialah kita tidak mewajibkan mereka, tetapi apa yang penting ialah mereka yang telah minum tak boleh mandu. Dan kita mensyaratkan bagi sesiapa sahaja terlibat dalam kempen ini,
mereka kena menasihat kepada tak kira lah yang pelanggan ke siapa yang menemani mereka supaya mereka patuh kepada Akta 333. Itu akan kita lakukan secara pendidikan. Dan satu perkara lagi, kalau di Australia, blow before you go. Itu yang biasa dibuat. Tapi dalam keadaan sekarang, kita galakkan dia buat macam tu, sudah ada pengusaha pusat hiburan telah membeli breathalyzer nak mencuba. Dan mereka tidak tahu sama ada kandungan sekarang berapa yang diminum itu akan menyebabkan mereka akan tahap mencapai hadnya, iaitu BAC yang tidak dibenarkan. Jadi kesemua ini telah dilakukan. Tapi bagi kita, kita galakkan Grab lagi merancangkan kempen mereka, gunakan perkhidmatan Grab. Dan itu akan secara menyuruh kita buat satu kempen secara besar-besaran. Terima kasih. Terima kasih. Muhammad Jamal Speaker, satu lagi soalan. Soalan jawab.